masalah sikit, so untuk hari ni saya terpaksa buatlah. Okay, untuk hari ni dah ambil modul kan? Modul dah ambil tak? Dah ada. Dah. Ada dekat sebelah tak modulnya? Modulnya dekat sebelah tak? Kejap cikgu nak ambil. Okay, saya bagi masa sekejap ambil modul kejap. Okay, dah? Semua dah ada modul? Dah ada. Okay. So dekat modul tu, sebenarnya kalau modul yang kamu tengok yang baru dapat ni, dia tajuk nombor chapter 2 dengan chapter ketiga. Maksudnya tajuk pembezaan dengan pengamiran. Okay. Kalau nak ikutkan tajuk ni antara tajuk yang, kalau bagi saya lah, antara yang tajuk yang agak tough untuk korang lah. Kiranya kalau 2 tajuk ni korang lepas, insyaAllah tajuk lain tak ada masalah. Sebab dia memang lagi-lagi yang tajuk pembezaan ni, sebab tajuk pembezaan yang nombor 2 ni dia terlampau banyak. Maksudnya dia punya subtopik dia sangat-sangat banyak dan banyak benda kena ingat lah. Okay. Dengar suara okay? Okay, so semua orang boleh tengok modul masing-masing. Dekat page last tu saya ada bagi list formula untuk NMAT yang KSSM punya, yang latest. Okay, boleh tengok Okay, sambil kalau nak ikutkan yang lepas, saya rasa Cikgu Arif itu dah cakap, kalau yang lepas kita punya yang KBSM, dia punya formula ada 3 page, sekarang dia dah compress dan dia dah jadi 1 page. Bila jadi 1 page ni bermaksud lagi banyak yang kena ingat. Maksudnya terlampau banyak yang korang kena ingat lah. Okay, kalau yang lepas, kalau saya tengok yang lepas, tajuk pembezaan, formula memang ada disediakan. Kat sini langsung tak ada, satu pun tak ada. Kau tengok balik memang tak ada. So maksudnya nak tak nak, ada beberapa formula dalam pembezaan, kena ingat sendiri. Dan untuk pengamiran yang nanti pun chapter 3 pun sama, kena ingat sendiri. Memang dah tak ada dah dekat dalam ni lah. Okay, dapat semua? Boleh? Okay, so kita akan terus dengan, saya nak terus kita buat terus, kejap Okay, so untuk yang ini kita akan terus dengan tajuk pengamiran hari ini. Okay, tajuk pengamiran ni, pembezaan, pembezaan, okay, pembezaan. Okay, sekarang ni kita ada tajuk pembezaan. Okay, semua nampak tulisan okay? Tulisan nampak tak? Nampak, okay good. Okay, kau tak faham tanya Okay, so untuk benda yang pertama dalam tajuk pembezaan nanti kita akan belajar tentang had. Had ni maksudnya had bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris dia panggil limitation ataupun lim. Lim ni limitation lah. Had jugalah maksudnya dalam bahasa Inggeris Okay, so dia ada 2 kat situ. Okay, had ni nanti dia ada 2. Satu had yang menghampiri kepada kosong. Nanti saya tunjuk balik macam mana had ni. Dia boleh pakai perkataan had, boleh pakai perkataan lim, limit tu. Okay, had yang hampir kosong, had hampir kosong. Okay, and then yang second kita ada prinsip yang pertama. Okay, 2 benda ni a bit complicated lah. Yang pertama ni, 2 benda yang pertama ni dia agak complicated sikit. Tapi kalau keluar SPM jarang keluar lah. Tapi kalau keluar markah around 3 hingga 4 macam tu. Sebab biasanya dia banyak more kepada aplikasi. Soalan pembezaan dia more kepada soalan aplikasi. Okay, so benda yang kedua nanti kita akan belajar
pembezaan peringkat pertama. Okay, so yang ini pun nanti kita akan, dia sebenarnya ada cara mudah tapi peringkat pertama ni macam basic lah. Basic tak basic lah, basicnya complicated. Tapi guna cara yang pakai formula lagi mudah sebenarnya. So nanti yang ketiga kita akan pakai pembezaan peringkat yang kedua. Okay, ini tadi peringkat kedua. Okay, kejap. Nanti saya tunjuk balik apa benda Allah pembezaan ni. Dah serabut kan? Dah pening kan? Ke ada yang dah study dah? Ada yang dah study? Belum cikgu. Belum. Okay. So macam contoh lah. Okay. Dia punya simbol. Saya cerita pasal simbol pula boleh? Okay. Contoh. Saya ada asalnya macam contoh persamaan. Ini persamaan lah. Apa-apa persamaan. Y sama dengan. Kejap Okey, contoh Y kita ada persamaan anything lah, persamaan contoh 2x kuasa 2. Okey, cara penulisan untuk pembezaan ni dia akan jadi dy per dx. Maksudnya kita kena bezakan dia dapat jawapan kat sini. Okey, kenapa dy per dx? Sebab atas ni di huruf y ni dia kita akan letak huruf dy kat sini. Maksudnya yang ini kita akan pakai dy. X ini atas sebab X yang dekat belah dalam ni. Okay? Boleh follow yang ni? Boleh dapat? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, contoh lagi. Contoh let's say saya ada apa huruf V lah, velocity. Let's say saya pakai velocity, velocity tahu kejutan? Dalam sains ada belajar kan? Okay, contohlah saya bagi pecutan. Okay, let's say saya ada velocity, biasa dia ada kaitan dengan masa. Pecutan ada kaitan dengan masa, laju ada kaitan dengan masa kan. Okay, agak-agak apa yang saya nak kena tulis kat sini? Saya ada V sama dengan 5T kuasa 2. Apa huruf kat depan yang sesuai untuk saya tulis? dv over dt. Okay, good. dv over dt. Maksudnya huruf kat depan ni depends on soalan kita tadi. Okay, clear? Yang ni okay? Ada benda nak tanya? Tak ada. Tak ada, okay Okay, so untuk yang ini pula, okay. So untuk yang ini nanti, yang nombor 2 ni, dia pembezaan peringkat pertama kan? Nampak kan? Ini pembezaan peringkat pertama kan? Okay, so untuk yang nombor 2 ni, kejap saya tadi dah buat setting, tapi tak boleh. Okay. So untuk pembezaan peringkat pertama ni, dia adalah dy. Normal yang biasa kita pakai dy per dx lah sebab persamaan biasa kita pakai huruf y dengan huruf x tu. Okay, so pembezaan peringkat pertama dia adalah dy per dx. Kalau peringkat kedua, nanti cara penulisan dia macam ni tau. D kuasa 2y per dx kuasa 2. Kenapa agak-agak ada jadi kuasa 2? Siapa boleh jawab? Kenapa agak-agak boleh jadi ada kuasa 2 kat situ? Tak ada jawapan? Batrisha Idrina ada? Agak-agak kenapa wujudnya ada kuasa 2 kat situ? Sebab pembezaan peringkat ke? 2. Itu je sebenarnya. Nanti dia kena beza sekali and then nanti beza lagi sekali kita akan dapat pembezaan peringkat yang kedua. Okey, boleh yang ni? Okay, ini baru pengenalan dia tau. Okay, lagi nanti dalam nombor 2 ni dia ada pecah pula. Kita ada 3 benda. Ada 1, 2, 4. Kita ada 4 benda. Okay, benda yang pertama adalah yang persamaan biasa. Ini simple, bodoh-bodoh gitu je. Tak ada benda pun, yang ni simple je. The second one is kalau ada persamaan yang macam ni. Okay, yang ketiga adalah kalau y sama dengan uv untuk darab. Yang keempat adalah y sama dengan u per v. Ini yang kenapa saya tunjuk formula daripada awal tadi.
Kalau nak ikutkan yang lepas semua formula, bukan formula ni lah, yang dua ketul ni ada dekat depan, dekat list dekat depan. Tapi untuk yang next ni nampak gaya dah tak ada, kena hafal sendirilah. Nak tak nak kena tahu step by step dia sendiri. Okey? Yang ni okey? Boleh dapat gambaran untuk tajuk pembezaan? Boleh. Okey, ada benda nak tanya setakat ni? Ada lagi nak tanya? Okey, saya sambung sikit lagi. Jap. Saya ada aplikasi kat sini tadi. Saya lupa. Saya nak tunjukkan benda ni banyak. Okey, saya ada aplikasi. Nanti kita akan belajar kecerunan tangen. Pernah dengar tangen? Tangen tu apa? Tangen apa? Tangen apa? Tangen tu apa? Siapa ingat tangen tu apa? Pernah dengar? Rasa ada belajar dah form 4 dalam tajuk bulatan. Garis yang menyentuh bulatan. Garis yang? Menyentuh bulatan. Garis, betul-betul. Kecerunan tangen. Tangen tu garisan garis lurus. Dia sentuh apa? Bulatan. Okay, good. Contoh, let's say kita, tak kisah kita ada lengkuk ataupun bulatan. Ini yang macam melengkung. Okay. Ini garisan melengkung saya sebelah kanan ni, nampak Okay, warna hijau. And then, bila ada satu garisan yang sentuhannya pada satu titik, ini kita panggil sebagai garis tangen. Okay, masih ingat? Kalau dulu yang bulatan macam inilah, dia bulatan. Ini boleh saya panggil ni garis tangen tak? Garis lurus? Tak. Tak boleh, kenapa? Sebab dia langgar dua garis. Dua titik. Dia langgar dua titik. Ini bukan tangen. Faham tak? Dia mesti satu saja. Contoh kalau saya buat bulatan lagi, dia akan langgar sebelah sini pula. Okay, sini yang acak-acak kena lah ni. So, kena satu je. Okay, dapat tak? Boleh follow? Boleh. Ini okay? Okay. Sekejap Okay. Okay, so untuk yang ini pula, yang kedua. Kita pergi yang kedua. Saya ada persamaan tangen dan normal. Pernah dengar tangen tadi? Pernah dengar tangen? Pernah. Tangen tadi saya dah sebut kan? Okay. Pernah dengar Y sama dengan MX tambah C? Pernah. Pernah, okay. Pernah dengar garis serenjang? Apa Pernah. syarat garis serenjang dalam koordinat geometri form 4? Garis serenjang, apa syarat garis serenjang? Kita ada garis selari dengan garis serenjang dalam tajuk koordinat geometri. M apa? M, ingat tak M? Serenjang. Tak ingat ke serenjang? Serenjang yang mana? Garis serenjang yang mana? Satu garisan and then ada tengah-tengah ni ada satu garisan serenjang macam ni, mesti bersudut berapa? 90. Okay, good. Darjah. Okay, ingat tak apa serenjang dulu? M1. Okay, darab good. M2. Okay, good. Sama dengan? Negatif 1. Okay, bagus. Ini dalam koordinat geometri, betul? Betul? Okay. Persamaan tangen dengan normal ala-ala macam serenjang. Sebenarnya sebiji lah macam serenjang, tapi kita tak pakai formula. Kita tak pakai formula dia. Kita ada formula kita lah nanti. Kita pakai juga formula dia. Sorry. Kita akan pakai formula dia. M1, M2 dapat negatif 1. Okay. Kenapa saya kata tangen dengan normal ni sama serenjang macam ala-ala yang tu? Sebab, okay, dia macam ni. Let's say saya kata yang ini adalah garis tangen saya. Okay, dapat And then garisan yang berserenjang ini, inilah nama dia garis normal. Okay, yang ni clear? Boleh dapat yang ni? Boleh. Boleh, okay, good. Boleh. So, saya sambung boleh? Saya sambung Boleh. Okay, yang ketiga. Titik pusingan. Okay, pernah dengar titik pusingan? Titik pusingan pernah dengar tak? Tak pernah dengar? Okay, titik pusingan ni dia terbahagi kepada dua. Nanti dia ada maksimum dengan minimum.
Okey, masa form 4 kita ada belajar graf fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik ni yang ada macam ni and then yang ada graf macam ni. Siapa ingat? Siapa ingat macam mana nak buat persamaan? Ingat tak yang ada formula pakai apa tu? Penyempurnaan kuasa 2? Ke banyak dah lupa? Dah lupa ke? Ingat lagi? Ingat tak? Lupa, manjang lupa. Okey, tak apa. So untuk yang ini nanti bila max dengan min ni kalau contohlah soalan minta titik pusingan. Okey, ayat dia titik pusingan ataupun titik maksimum ataupun titik minimum. Kemungkinan akan ada dua tajuk yang berkaitan. Tajuk yang pertama adalah tajuk sekarang, pembezaan. Tajuk yang kedua adalah yang korang belajar tahun lepas lah, tajuk fungsi kuadratik. So maksudnya kena tengok balik soalan tu, kalau dia macam mau kepada praktis lah. Sebab dia kadang-kadang kita rasa macam betul tapi bila kita buat salah. Kenapa agak-agak? Sebab kita tak mahir lagi tajuk tu, maksudnya kita tak kuasai lagi. So kita kena more kepada latihan lah. Admin dia kalau latihan kurang, kalau malas, tak faham, dia memang ada masalah nanti. So kita punya target, kita mesti nak kena maintain kita punya ni kan. Okay, so yang ni nanti saya cerita balik. Okay, seterusnya saya ada aplikasi lagi. Yang keempat adalah kadar perubahan. Okay, bila sebut kadar dia mesti ada T. T untuk masa. Benda-benda sesuatu benda yang berkadar mesti ada masa. So dia mesti ada T. So ini mungkin kita akan macam yang saya buat tadi kat atas. Saya mungkin soalan lah. Dia depend dV per dt. And then nanti kita kena buat dV per dx darab dengan dx per dt. Ini dia panggil sebagai chain rule ataupun apa bahasa Melayu? Chain rule, petua rantai. Tapi tak adalah ni sangat. Okey. Cuma yang ni dulu formula ni pun ada dekat depan tapi sekarang tadi saya tengok memang dah tak ada. So nak tak nak kena ingat ini dia ada cara menyusun. Ini kena belajar menyusun. Tak perlu ingat pun dia menyusun daripada soalan. Okey. So yang keempat adalah perubahan kecil. Okey, perubahan kecil. Okey, perubahan kecil ni ada dipakai delta Y ataupun delta X. Ini D saya dah macam dah sengit sikit tau. D ni tadi tak lawa je. Ni D dia ni dia macam D berulat sikit. Itu maksudnya adalah perubahan. Okey, boleh? So untuk tajuk pembezaan ni saya dah cerita secara keseluruhan lah benda Allah yang ni. Okey, supaya saya nak kamu nampak tajuk ni adalah tajuk yang sangat banyak dan mungkin agak mengambil masa lah. Tapi saya akan tak adalah saya tak akan buat lama sangat. Saya akan buat agak laju jugalah sebab saya baik kita kejar silibus yang sepatutnya kita boleh score. Okey, biasanya jujur yang saya cakap normalnya lah tajuk pembezaan ni kalau biasa nanti dah nak SPM dekat pun korang akan macam mana cakap kalau korang lemah sangat memang saya akan tak bagi terus jawab soalan ni. Tapi kalau okey, maksudnya dia setiap orang dia ada kelebihan masing-masing. Dia punya apa kita panggil dia ada kelebihan masing-masing. Maksudnya apa kita panggil kebolehan lah. Okey. So nanti biasanya memang akan boleh nampak lah, cikgu memang boleh nampak yang mana satu okey, yang mana satu tak okey. Biasanya tajuk ni memang dia agak berat dan agak boleh menyebabkan stres. Tapi tak adalah stres sangat pun, biasa je sebenarnya ni. Cuma untuk budak yang macam contoh korang memang nak A, nak B, nak C, ini biasa dia okey lah. Celah gigi je ni sebenarnya. Cuma dia mau kepada praktis lah. Okey, boleh Okay, so semua orang boleh tengok modul. Okey, kita pergi dekat soalan yang pertama. Kejap
Okey, semua orang boleh tengok modul masing-masing. Saya nak kamu tengok dekat page yang pertama. Okey, jumpa page yang pertama. Semua orang ada? Jumpa? Ada. Ada. Okey. So, ini adalah Cikgu. untuk limit. Jumpa Ada muka pertama? Okey, ini untuk limit. Limit ni had yang tadi saya sebut limit had tu. Okey. Nak pakai perkataan LIM boleh, nak pakai had pun boleh. Okey, so saya bagi contoh lah, contoh yang awal ni. Kita tengok contoh yang pertama dulu, saya explain daripada soalan terus Okey. Okey, untuk yang soalan macam ni. Okey, kita tengok. Limit ni maksudnya had. Okey, X ada anak panah kosong. X approach to zero. Maksudnya X itu mesti menghampiri zero. Itu dia punya sebutan lah. Maksudnya had X menghampiri zero. Okey, untuk yang ini dia setakat kalau ini jarang keluar SPM lah. Kalau yang lepas-lepas pergi KPSM dia pernah keluar tapi jarang keluar. Okey, sebab dia tak berapa glamour. Dia lagi glamour yang tadi saya sebut aplikasi yang bawah yang banyak tadi tu. Ada 5 kan bawah aplikasi tadi, ingat tak? Nanti boleh tengok balik nanti saya send balik link apa yang saya record Okey, so untuk yang ini, okey contoh okey, bila kita buat had ni, okey, dia kalau soalan ni macam setakat simple, dia tak ada masalah sangat tau. Macam contoh, okey, kita tengok dulu, kita kena check dulu bawah. Macam contoh dia adalah pecahan kan ni. Okey, saya check dulu. Ini kalau X saya ganti dengan kosong, ini sebenarnya macam mengganti je sebenarnya kosong tu. X tu mengganti, substitution. So, kosong tolak 2, korang dapat nombornya nombor ataupun korang dapat nilai dia kosong. Kalau kosong tolak 2 dapat berapa? Negatif 2. Negatif 2, ini macam salah je ni saya rasa skema ni dia punya dapat ni. Ni negatif 1,5 patutnya. Okey, boleh Okey, tapi kalau contoh kalau saya pakai soalan yang sama. Okey. Kalau misal kata limit dia ataupun had dia X menghampiri 2 and then bila saya substitute 2 dekat sini, saya akan dapat apa? Kosong. 1/0. 1/0. Siapa tahu 1/0 tu apa? Siapa tahu 1/0 tu apa? Error. Net error, good. Lagi, nama lain. Nama lain lagi. Tak tertarif kan? Betul tak? Tak tertarif pernah dengar? Pernah. Pernah dengar? Lagi, undefined pernah dengar? Pernah. Okey. Kalau misal kata kita dapat jawapan tak tertarif, bermaksud kita kena guna kaedah lain. Ini sebab saya tak adjust daripada soalan atas. Dia sepatutnya dia ada cerita lain lah. So maksudnya bila main error, tak tertarif, undefined ni, okay, so kita memang kena adjust balik kita punya soalan. So untuk soalan ni sebab saya hanya mengambil sahaja daripada atas, so nak ikutkan soalan ni tak valid lah untuk kes ni. Nanti kejap lagi saya tunjuk lagi yang bawah, boleh? Yang ni okay? Okay, boleh saya tunjuk C sebab saya nak cerita pasal main error tadi ni dekat C, boleh? Okay, semua orang boleh tengok soalan C? Semua nampak? Kena saya besarkan lagi? Okay, boleh? Okay, kita check dulu first. Okay, soalan C. Okay, kita ganti dulu. Try dulu ganti. 2, dapat berapa bawah? Kosong dengan kosong. Kosong tol. 0/0 tol. Bawah kosong kan? Bawah kosong. Okay, so boleh saya bagi jawapan akhir saya 0/0? Tak boleh. Tak boleh. So apa yang kita kena buat? Kita mesti buat something pada soalan. Kita kena faktorkan. Pernah ingat tak faktor tu apa? Faktor ingat tak? Faktor yang mana? Faktor yang mana? EQN. Okay, good. Bagus. Apa tu? Faktor pakai EQN yang kita move ni atas and then jadi bracket-bracket tu. Boleh tak? Boleh ke tak boleh?
Boleh, Boleh. boleh. Okey. Sekejap. Cik gaduh lah benda ni. Sekejap Okey, tolong saya apa faktor untuk atas? X X tolak kuasa 2 2. tingkat. Okey, good. X X tolak tolak 2. X tolak 2. X tolak 2. Sorry, salah tulis. X tolak 2. X Tambah 2. tambah Tambah 2. Okey, mana dapat ni? Ini seorang je yang tahu, orang lain? Mana dapat ni? Macam mana nak dapat? Tekan Faktorkan EQ, 2 tolak 4. tekan mod. Mod berapa kali tu yang korang punya macam kita nak cari EQN tu. Tekan 3. mod. Mod 3 kali and then tekan apa lagi? Degree. Okay, good, betul. Dia kena gerak ke kanan kan? Button kanan betul. Okay, gerak button kanan nanti dapat EQN 2 sebab dia kuasa 2 and then masuk A. A dia berapa? 1. 1. B. Kosong. Okay, good. C. Negatif 4. Okay, good. Sebab bentuk arm kena ingat balik semula. Bentuk arm kita adalah X. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, yang bentuk ni. So, cara nak masuk sebab dia tak ada X tu yang kita letak B kita kosong. Okay, and then kita nanti dapat jawapan. Dia dapat satu jawapan adalah negatif 2. Satu jawapan dia dapat apa? 1, 2, satu lagi dia dapat negatif 2. So bila move naik atas, ini saya terpaksa ingatkan balik sebab takut ada yang tak ingat lagi. So ini positive value, bila naik atas dia akan jadi tolak. Belakang jadi apa? Tambah. Tambah, okay good. So kita tulis macam ni. Yang ni okay? Ada benda nak tanya? Yang ni okay? Okay. Okay, so tolong saya untuk faktorkan benda dekat bawah. Tolong saya faktorkan dekat bawah. Itu X tambah 2. X tolak 3. X tolak 3, okay, one more. X tolak 3, satu lagi X tambah 2, betul? Oh, sorry. 2, okay. Ke terbalik? X tolak 2. X tolak 2 kan? X tolak 2, X tolak ni kan? Sebab ni negatif 3X tambah 2X patutnya dapat negatif X saja. Ni patut negatif-negatif ni. Negatif. Cek guna kalkulator Korang pakai kalkulator Okay. So sampai sini, saya lupa tadi. Agak-agak kamu, kenapa saya tulis lagi limit X menghampiri 2 ni? Kenapa saya tulis lagi? Sebab saya tak buat lagi proses mengganti. Kalau kita buat proses ganti nombor 2 ni masuk dalam X, baru kita akan korang akan buang. Maksudnya korang akan buang benda lah tu. Perkataan limit tu dah tak ada dah. Okay, ni okay. Okay, antara atas dengan bawah, nilai mana yang sama? X tolak 2. Okay, good. So saya cancel out terus. Nampak apa saya buat? Ini belajar masa sekolah rendah pula. Mendengar rendah dulu. Cara untuk kita buang ungkapan algebra. Ingat lagi Okay, so kita terus ganti kat sini. Okay, saya nak terus ganti nombor 2, boleh follow? Boleh Okay, 2 tambah 2. 4, good. Bawah? Tolak 1. Negatif 1. Negatif 1. So final answer is? Negatif? 4. Okay, siap. Okay, boleh dapat? Yang ni okay? Okay. Okay, good. Okay. Cikgu. Ya, okay. Kalau kita tak tulis lim tu apa jadi? Sebab kita tak solve lagi. So yang ini kalau in case lah soalannya markahnya 2, so make sure dia punya markah contohlah 2. Kalau markahnya 2 so markahnya 2 kat bawah ni mesti ada satu markah untuk final answer. And then yang kedua ni mesti perkataan limit tu kena ada juga apa-apa hal pun. Kalau markahnya 2. Kalau markah 1 tak ada isu sebab memang markahnya dekat final answer je. So nak tak nak memang kena tulis limit lah yang dekat atas ni. Okay? Boleh? Boleh. Sebab korang punya yang saya tengok bila yang kertas 1, kalau yang lepas dia kita tengok jawapan akhir tau. Yang korang punya style dia macam kertas 2. So saya tak boleh kata markah terus 2 kat bawah, tak boleh. Dia dah lain sikit. So sebenarnya kalau nak ikutkan
kita kena tunggu KPM dedahkan balik macam mana cara apa, sebab dia paper baru. Tapi kalau saya tengok style dia lebih kurang dia, cuma kata 1 kata 2 sebiji je lah yang saya faham lah. Boleh pilih-pilih soalan lagi. Korang tahu kan NMAT boleh pilih soalan? Tahu. Tahu kan? Dia ada bahagian-bahagian ikut part dia. Okay, boleh saya sambung untuk soalan X menghampiri infinity pula. Infinity, pernah tahu infinity? Boleh saya sambung yang ni? Boleh. Boleh, okay. So, yang sebelah sini untuk case infinity. Okay, saya nak cerita pasal infinity dulu boleh? Okay, contoh. Saya ada 1/10. Jawapan saya apa? 1/10. Jawapan saya apa? 0.1. Okay, good. Pandai. Ini benda basic. Kalau saya ada 1/1,000,000. Sejuta berapa kosong? 6. 6. Okay, good. Sejuta ada 6 kosong. So, jawapan saya ialah 0.00000 ni akan jadi 5 je kan? Betul kan? Okay. Betul. Okay. Antara 0.1 dengan 0.0000001 mana yang dekat dengan 0 ataupun dekat dengan kosong? Atas ke 0.1. bawah? Ya ke? Cuba fikir balik. Antara atas dengan bawah yang mana menghampiri kosong? Paling dekat dengan kosong. Oh, 0.0000001. Lagi banyak kosong, dia akan lagi menghampiri dengan kosong. Faham tak maksud saya? Ayat saya betul? Ayat saya faham tak? Boleh? So, kalaulah 1/infinity, infinity tahu kan? Tahu. Infinity tu maksudnya nombor yang tak terkira. Nombor yang mungkin bilion yang entah bilion berapa banyak. Itu maksud infinity, benda yang tak terkira. Okay? So, agak-agak apa jawapan 1/infinity? Kosong, good. Dia memang akan menghampiri 0 dan memang 0 lah. Memang dekat dengan 0. Okay, yang ni boleh follow? Yang ni okay? Okay. Ni ada masalah? Tak ada. Tak ada. Okay, boleh dapat. Okay, so kita tengok untuk soalan yang kita tengok yang example dulu. Okay, kita tengok example dulu Okay, contoh. Okay, contoh Sekejap, saya kena check. Okay, setakat tak ada orang masuk lagi. Okay, semula. Okay, patah balik Okay, so untuk yang contoh yang ni, okay, kamu boleh tengok balik. Contoh, saya ambil infinity, saya ganti dekat X. Maksudnya saya jadi 2 infinity, maksudnya bawah akan jadi infinity lah kan? Betul kan? So, X tambah 2/infinity. Betul? Okay. Okay, so untuk yang macam ni, yang kalau misal kata bawah infinity, saya pun tak nak yang macam gini. Maksudnya, nanti kita dapat infinity per infinity. Ni kita akan ganti infinity kan? X ni jadi infinity kan? Okay, saya tak nak jawapan ni macam ni. So yang ni kita tak boleh. So apa yang kita kena buat ialah kita kena bahagi dengan satu unknown ataupun dia depend kepada apa yang terendah pada waktu itu. Macam contohlah, untuk soalan yang ni, X adalah benda yang paling rendah kat situ. Okay, so kamu boleh terus buat X per dengan X. Maksudnya yang atas ni, Dia kena bahagi dengan X. Betul. Dia kena bahagi dengan X tadi. Okay, so yang ini X tambah 2. Yang ini akan jadi 2X. Okay, apa yang berlaku? Kita kena bahagi dengan X. Yang ini kita kena bahagi dengan X. Okay, boleh dapat yang ni? Yang ni boleh follow? Boleh. Boleh, okay. So yang ini pun kita akan bahagi dengan X. Okay, boleh tak kalau sebelah sini saya yang ni yang naklah ni, saya tulis macam ni. X tambah 2 terus je bahagi dengan X. Boleh tak? Boleh. Boleh, tapi nanti kita kena pecah juga sebab nanti kita tak solve, tak settle. So baik kita pecahkan siap-siap. Ni sama kan? Sama tak? Yang ni dengan yang atas ni. Ni dengan sini dengan atas ni. Sama tak? Sama je.
Sama je. Okey. So, apa yang berlaku? Kita akan buat apa kat sini? Kita akan buat apa? Cikgu tak faham. Tak faham yang mana? Okey, semula. Yang mana? Yang macam mana X tu, macam mana nak cakap, macam mana X tu boleh jadi infinity, nak kena tukar jadi X balik. Oh, ya tadi saya menguji je, saya cerita je. Yang tadi benda lah ni. Ini saya cerita je. Ini dia belum ada kaitan lagi dengan yang pertama. Relax lagi. Okey. Boleh tak? Ke tak okey lagi? Okey. Okey, tak apa macam inilah, senang cerita lah. Okey. Tadi kan kita ada nombor dia kan X tambah 2 yang sini. Yang ni asalnya kan dia X tambah 2 per dengan 2X kan. Okey, sepatutnya infinity, X infinity lah kan. X tu kita ganti dengan huruf infinity lah kan. Dengan nombor infinity kan. So maksudnya kat sini saya akan ganti dengan infinity lah. Okey, apa-apa nombor kalau di infinity per infinity yang saya tak nak main macam tu. Maksudnya saya tak nak bendanya menghasilkan infinity per infinity tu. Saya kalau boleh kita nak menghasilkan nombor lain. Faham tak? Okey tak? Okey ke tak okey? Okey. So, bila yang itu yang kita terpaksa membahagikan dia dengan satu macam satu apa kita panggil satu pun boleh ubah, satu huruf. Okey, so apa yang saya ambil huruf X lah yang atas ni. Okey, dapat tak? Yang ni okey tak? Yang ni okey? Okey, so yang tadi bahagi setiap orang dengan X semua okey? Yang bagi setiap orang semua orang dengan X tu okey? Okey. So apa yang berlaku sekarang, boleh saya sambung lagi? Sebab saya takut bila kamu tengok contoh pun kamu pening-pening kan? So tu yang saya explain lagi sekali. Boleh? Okey, X per X dapat apa? X per X dapat apa? Okey, good. Kena satu-satu tu. Korang kena bila dah ganti, nampak tak? Saya dah nak start sorry, saya belum nak ganti. Saya baru nak apa kita panggil? Saya baru nak simplify, saya baru nak settle down dia. So saya masih lagi tulis limit. Saya belum mengganti X lagi. Saya baru nak memotong, saya nak tulis 1, yang ini saya akan maintain dengan 2 per, belakang apa? 2 per X. Okay, good. 2 per X. Bawah ni apa? 2. X dengan X dah potong. Okey, dapat yang ni? Boleh? Okey, so baru sampai bawah, saya dah nak mengganti infinity. Betul tak? Sebab dah simplify dah cantik kan? Okey, so 1 tambah 2 per infinity per 2. Apa dia? 1 maintain. 2 per infinity tadi saya bagi contoh. Apa nilainya? Kosong. Dia samalah. Maksudnya yang tadi yang kita dah buat yang ni, in case kalau nombor 7 ke, nombor 10 ke, any number ke atas, yang penting bawah dia infinity, dia mesti kat belakang tu mesti sama dengan kosong. So 1 tambah kosong per dengan 2. Okey, boleh dapat yang tu? Boleh. Okey, good. Okey, so settle untuk yang ni. Okey, saya nak kamu buat sekejap soalan E. Buat sekejap boleh? Saya tunggu jawapan je. Okey, buat sekejap. Korang terus tulis dekat korang punya modul mana hilang? Okey, buat soalan E tak masuk. Nabil ada Nabil? Nabil ada tak tu? Ada. Ada, okey.
Tengah buat ke? Okey ke tu? Tuan Daniel ada? Ada cikgu. Okey, faham tak sampai setakat ni okey? Kurang faham sikit cikgu. Kurang Tapi faham tak apa, tang saya mana? try dulu. Okey, try. Kita buat praktis kejap. Saya nak tengok nampak ke tak. Biasa kalau yang lepas, yang dua ketul apa, yang limit-limit ni saya ajar dah habis syllabus pun saya ajar. Sebab dia pening sikit. Okey, dapat jawapan tak? Dapat Dapat jawapan apa? 3. 3 orang lain. 3 juga. 3 juga. Nasib baik saya tak bagi korang skema lagi. Rupanya skema saya salah. Nanti saya bagi dia punya skema Saya pun tak sempat nak check lagi. Ada lain jawapan? Tak apa, saya tunggu kejap. Umairah Balkis dapat tak? Umairah, ada Umairah? Ada. Dapat tak tu? Dapat. Dapat. Jovina ada? Jovina ke Jovin ni ada? Dua-dua ada. Dapat tak? Tu tadi sebelah-sebelah ke apa tu? Jovina, Jovin, dapat? Ada nak tanya tak? Kalau nak tanya, kalau tak ni saya proceed ke benda lain. Ke dah serabut, dah pening? Ke nak tengok benda simple je? Pening cikgu. Dah pening, Allah sian. Okey, tak apalah, ada lagi berapa minit ni. Saya terus proceed yang simple je terus dulu boleh? Yang ni nanti saya ulang balik kemudian boleh? Sebab memang, yang ni dia memang serabut sikit. Okey, yang E nak tunjuk balik tak? E perlu saya tunjuk balik? Boleh je. Kalau Boleh tunjuk balik. Okey, sambil orang lain tolonglah siapa yang dah buat tu Okey, so kita start. Kalau misal kata kita ganti 1 dekat bawah, so 1 kuasa 2 tolak 2, dapat -1 tambah 1, bawah dapat kosong kan? Betul? So, bawah akan dapat kosong, tak kisahlah nombor atas apa, yang penting bila bawah kosong dia akan jadi tak tertakrif. So, kita kena ubah jadikan faktor dia. Soalan E macam soalan nombor yang C tadi. Dia sama juga macam soalan A. Okay, so apa yang berlaku? X menghampiri 1, nombor dekat atas apa dia, bawah apa dia. Kenapa saya buat 2 bracket? Macam mana saya boleh tahu ada 2 bracket? Sebab kuasa 2. 2, good. Kalau kuasa 3 dia boleh jadi 3 bracket sebab ada X ni ada 3 value. Dapat tak? Okay, so X berapa atas? X tolak 1. Okay, good. Belakang? X tambah 2. Okay. Bawah? X tolak 1. Okay, bawah lagi. Sorry, sebelah belakang dia? Sama. Sama. Sama nombor dia? Dia 1 je. Oh, X kuasa 2 Macam ni Betul? X tolak 1 saja. Dia 1. X tolak 1 saja. Okey. Kalau misal kata X tolak 1 saja, contoh kalau kita buat equal to 0, nanti jawapan kamu hanya 1 saja. Ataupun dengan kata lain, kalau kita tak buat ni, okey, yang ni saya kena betulkan balik konsep ni jap. Okay, let's say kita tulis X tolak 1 saja, boleh atau tidak? Dia tak boleh tau. Kenapa tak boleh?
Sebab- Sebab contoh X tolak 1 sama tak dengan nombor bawah ni? X tolak 1 ni sama tak dengan benda lah kat bawah tu? Tak. Tak Tak. sama. So dia mesti macam saya sebut tadi, kuadratik bermaksud X kita mesti ada 2. So cara penulisan kalau X tolak 1, misalnya dekat kalkulator hanya ada satu saja jawapan, korang kena pastikan dia mesti ada 2 juga. Cara penulisan yang pertama adalah X tolak 1 macam gini, letak kuasa 2, atau kita boleh tulis X tolak 1 bracket lagi X tolak 1. Okey, saya bagi masa seminit kejap. Cuba kamu darab balik X tolak 1 dengan X tolak 1. Dapat tak nilai atas? Dapat. Dapat. Okey, sebab itulah kita kena tulis 2 sebab dia kuadratik. So value X tu mesti ada 2. Okey, yang lain okey? Faham tak tu? Faham. Faham. Okey, so cancel out mana yang boleh? Siapa yang boleh saya cancel? X tolak 1. Okey, so automatik saya akan terus substitute nombor ke atas. 1 tambah 2, bawah akan dapat 1. Salah. 1 tolak 1 is kosong, right? Yes. Oh, jawapan bukan 3 lah. Betul? Macam ni kan dapat kan? Ya betul-betul. Sorry. Saya dapat 1 kat sini. Apa saya buat ni? Sorry, 1 tolak 1 kan? Okey, so saya akan dapat 3 per Kosong. kosong. So korang kena tulis jawapan tak tertakrif juga. Walaupun kita dah ubah sifat dia ataupun kita dah ubah dia jadi satu apa kita panggil pemfaktoran, and then bila kita dah buat kita masih dapat tak tertakrif. Yang ni boleh diterima untuk bila kita dah ubah kita punya bentuk atas tadi. Boleh dapat tak? 3 per kosong kurang 3 Tahu kan? Sebab 3 dia kalau apa? 3 per satu. 1. So ini untuk jawapan yang tak tertakrif lah. Okey, boleh? Boleh. Okey, so saya nak redakan dia punya kekusutan tu. Okey, nanti tolong buat soalan D boleh? D boleh, nanti buat sendiri D. Okey, nampak gaya saya tak boleh nak sambung FGH ni, nanti lagi serabut otaknya. Okey, saya nak kamu pergi page yang kedua. Saya rasa page yang kedua. Sekejap Okey, kita ambil yang simple. Belum habis dah. Kang bila masuk ni lagi pening. Sian. Okey, yang ni pun saya bagi simple-simple dulu boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, so saya sambung sikit lagi boleh sebelum habis? Alamak 29. Ada hal tak ni? Kau okey je? 99 lebih je. sikit boleh? Boleh. Boleh? Okey. Okey, so tadi kalau awal-awal kalau ingat saya ada tulis yang kedua, nanti korang tengok video balik. Saya ada cerita pasal Y. Sekejap, saya rasa saya nak clear dululah. Sekejap. Bagi masa sekejap. Ni tak boleh pakai ni lah, kena pakai satu lagi. Okay, so ini yang kita guna kaedah yang simple yang tadi saya cerita pasal nombor 2. Ingat tak nombor 1 saya ada cakap dia macam complicated sikit. Tapi yang nombor 2 pembezaan peringkat pertama tu dia okey sikit lah. Okay, dia ada formula dia, Y sama dengan AX kuasa N. Ingat tak yang ni tadi? Ingat, okay. So untuk pembezaan dia ada benda yang kita kena buat. Yang pertama wajib darab. Lepas tu kuasa tolak 1. Okay, ini untuk pembezaan. Ni darab. Multiplication, multiply. Okay, dapat kuasa punya nombor kita kena tolak dengan 1. Dapat tak?
Okey, pembezaan ni nanti kan saya ada cerita tadi dia ada pasal yang pengamiran kan nombor 3 punya tajuk kan. Pengamiran nanti dia lawan arah tau. Dia macam apa kita panggil songsang lebih kurang macam songsang tu. Nanti pembezaan pula kuasa dia kena tambah satu and then nanti dia kena bahagi. Proses dia lain lah. Okey, yang ni saya tunjuk yang ni dulu boleh? Tak nak bagi pening. Okey, cara yang ni dia senang je. Okey, saya tunjuk formula dulu tapi jangan pening-pening. Formula tak ada apa-apa. Yang penting faham. Okey, apa yang berlaku bila kita ada y sama dengan ax kuasa n, kita akan dy per dx. Apa benda lah ni tadi? Kenapa dy per dx? Sebab kita nak buat pembezaan. Boleh tak? N dengan A, maksudnya A yang kat depan ni, nombor ni dengan N korang kena darab. So dia akan dapat AN ataupun NA. Apa dia? Ada soalan ke? Siapa tu? Tak ada. Tak ada. Okay, so N dengan A ni kita kena darab. Saya buat anak panah kat sini lah. X ni apa yang berlaku? X maintain. N ini akan jadi kuasa kan? N tolak dengan 1. Pening ke tengok formula? Pening tak tengok formula? Pening kan? Alah, nipu lah tak pening. Confirm pening punya. Saya pun tak suka tengok formula. Menyampah. Baik kita tengok soalan. Boleh? Saya tengok soalan terus boleh? Okey, senang je soalan. Okey, saya tunjuk yang pertama dulu boleh? Senang? Okey, nanti senang kamu nak refer balik. Okey, so untuk y sama dengan 2x kuasa 3. Saya ambil 3 darab dengan 2 berapa? Apa nak panah ke situ? 3 darab dengan 2 berapa? 6. Boleh je lah 6. X. 3 tolak 1. 2. 2. Sorry. Kejap. Kenapa dia jadi tambah? Balik ke? Tolak kan? Tolak sepatutnya. Tambah untuk pengamiran. Nak kena cubit contoh ni. Contoh ni salah ya abang-abang, kakak-kakak. Betulkan balik Ini sepatutnya 3 tolak 1 sepatutnya dapat 2. Betul kan? Dekat korang punya ni. Tambah untuk pengamiran. Okey, boleh? Ni Boleh. betulkan Ini patutnya dapat 6x kuasa 2. Okey. Saya terus sambung yang C boleh? Buat sendirilah. Yang C, cik try. Yang penting darab dulu. Dah darab baru tolak kuasa. Okey, jawapan. Negatif. 12. Okey, good. Belakang. X negatif. X kuasa negatif 4. Okey, good. Negatif 12. X kuasa negatif 4. Semua orang dapat yang ni? Dapat? Dapat cikgu. Dapat. Okey, kalau nak ikutkan, siapa ingat lagi kalau kuasa negatif dekat atas, kalau saya tak nak negatif kat atas, apa yang saya kena buat? Bawa ke bawah. Bawa ke bawah. Unknown saja bawa ke bawah So saya dapat negatif 12. Bawah X kuasa 4. 4. Boleh faham yang ni? Yang ni okey? Ke tak okey? Tak okey, saya bagi contoh simple sikit. Okey cikgu, okey. Okey, confirm Okey. Sekejap, saya tambah satu lagi soalan sekejap boleh? Y sama dengan 10x kuasa 5. Saya nak jawapan? X 4. Kuasa 50x 50x kuasa 4. 4. Good. Make sure penulisan mesti ada dy dx kat depan dy per dx mesti jadi 50x kuasa 4. Okey, macam yang saya sebut tadi, contoh benda lah ni nak kena darab dengan ni, tulis sesuatu tu tak perlu pun tak apa. It's okay. So biasanya memang tak ada markah pun dalam kerja yang ni sebab dia terlampau simple.
Okay, so just terus buat. So maksudnya macam mana kita nak tahu benda tu betul atau tidak, dia memang kena training dan praktis lagi dan praktis dan seterusnya, praktis sampai dapat. Okay, so nanti bila kamu praktis, lama-lama dia akan jadi automatic ingat sendiri. Okay, boleh follow? Ini okay? Okay. Okay. Okey, keturunan yang macam ni, soalan dia adalah soalan B, soalan D, soalan E, soalan F je yang akan bentuk lain. Okey, so kita tengok sekejap soalan B boleh? Boleh. Tengok sekejap soalan B boleh? Boleh? Boleh. Okey, semua orang boleh tengok soalan B. 1 tambah 1 per X tambah 1 per X kuasa 2. Semua orang dapat yang tu soalan dia? Okey, apa step yang kedua yang diubah? Yang diubah. Apa benda yang dia buat tu? Dia naikkan X tu kat atas. Okey, good. Dia naikkan X tu ke atas setiap seorang itu. Maksudnya depan tak di-issue sebab dia nombor 1 kan. So yang belakang ni kan kuasa 1 kan. Yang kena tahu kalau X tak ada apa-apa maksudnya dia adalah X kuasa 1 buat naik atas akan jadi X kuasa negatif 1. Semua dapat? Yang ni okey. And then yang ketiga jadi X kuasa negatif 2. Okey tak yang ni? Ada benda nak tanya? Ada benda nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Kalau korang perasan kan, saya ada 1, 2, 3. Betul tak? Tambahnya 2 ketul. Saja je nak tanya ni. Tiba-tiba kan kat bawah kenapa tambah jadi 1 je? Mana lagi seorang? Siapa yang hilang? 1. 1 hilang. Okey, agak-agak kenapa 1 hilang? Sebab dia kuasa kosong. Okey, good. Saya belum cerita pasal 1. Sebaik saya nampak soalan ni. Okey, saya cerita kat sini boleh sekejap? Kalau Y sama dengan, nampak tak yang kalau tulisan warna ni? Saya tukar warna jap. Okey, saya bagi soalan lain. Okey. Kalau Y sama dengan 1. Okey. Y 1 ke tadi? Betul lah. Okey, macam mana kalau Y saya 1 ataupun Y saya any number? Satulah saya bagi contoh 1 sebab atas tadi soalannya 1. Okey, macam mana? Okey, 1 ni korang kena pastikan korang ada X juga tau sebenarnya. 1 ni dia adalah darab dengan X kuasa kosong. X kuasa kosong tu berapa? Siapa tahu X kuasa kosong nilainya apa? 1. 1, bukan kosong. Apa-apa nombor 5 kuasa kosong ke 7 kuasa kosong ni basic masa belajar indeks ni, form 4 ni ada ni. Dia adalah nilainya 1. Boleh? 1 darab 1 berapa? 1. Okey, so ingat step yang pertama dia apa tadi? Mesti kosong kena darab dengan 1, betul? Betul tak? Betul. Betul. Okey, so apa yang berlaku? Kosong. Kosong. X pula dia akan jadi kosong tolak 1, betul? Betul. Dapat X tolak 1, betul tak? Apa-apa nombor darab dengan kosong mesti akan dapat apa? 1. No, kosong. Okay, apa-apa nombor darab dengan kosong mesti dapat kosong. Okay, boleh? Okay, dengan kata lain, sekejap saya tunjuk satu lagi contoh, lepas tu saya nak buat kesimpulan. Lepas ni ingat je. Saya nak buat kesimpulan lepas ni. Okey, saya bagi soalan Y sama dengan 5. Okey, so saya kena darab dengan siapa? Y sama dengan 5, saya kena darab dengan siapa? Kosong. Apa yang kosong? Bukan kosong. X kuasa? Kosong. Kosong. And then lepas tu? Lepas tu? Darabkan. Didarabkan. Kosong darab 5. Kosong. Kosong. Lepas tu saya nak cakap, saya malas nak darab dengan belakang sebab kalau darab dengan X ke apa benda ke, dia still jawapannya kosong. Betul Kosong. tak? Okay, ni Betul. dydx. Sorry, ni saya kena tulis dydx. Sebab saya dah bezakan tau. Kenapa saya dah bezakan? Sebab saya dah berubah, saya dah buat operasi darab and then saya dah buat minus, saya dah buat tolak. Sebab tu kita kena tulis dy per dx. Okay, so apa yang berlaku kat sini ialah dengan kata lain, ingat senang je. Apa-apa huruf Y nombor yang tak ada huruf X, yang tak ada unknown, kalau bezakan dia akan hilang. Dengan kata lain dia dapat kosong lah sebenarnya.
Saya ulang lagi sekali. Faham tak ayat saya? Faham. Okey, apa-apa contoh dia suruh Y 1,000,000 ke 549 ke dy dx tetap sama dengan kosong. Maksudnya kalau nombor tu dia tak ada huruf X. X tu tak wujud. X tu tak ada dekat soalan. So maksudnya memang dia akan dapat kosong. Dia dapat yang ni? Yang ni okey? Okey. Okey, boleh saya sambung lagi yang tadi untuk yang ni, yang ketiga. Oh, saya lupa nak cerita awal tadi. Kenapa F prime, ni nama dia prime, dipanggil prime. F apostrofi atas X. Kenapa? Siapa tahu? Kenapa? Ada dah study ke? Tak ada Tadi kalau Y kita beza, kita dapat apa? Y kalau saya beza, saya dapat huruf apa tadi? D? Y. dy DY. per ds. Okey, betul. DX. Okey, ingat tak masa dalam AdMath Form 4 yang tajuk fungsi, kan kita ada belajar buat graf kan? Oh, semua tajuk saya tarik. Semua lupa kan lepas tu kan? Ni Pak CY macam belajar masa dalam math kan? Masa kecil-kecil kan, betul? Kecil-kecil ke? Ada kan belajar ni kan? Yang ni, Y. Ni graf yang macam ni, ingat tak? Lepas tu masa tajuk fungsi kuadratik, dekat sini dah jadi X. Dekat atas ni siapa ingat huruf apa? FX. Fx, good. Sebab dia fungsi. Fungsi kuadratik mesti huruf F. Bendanya sama je Y dengan Fx tu. So, Fx. Cara penulisan untuk Fx pula, kalau bezakan dia akan jadi F prime X. Okay, boleh dapat? Okay, siapa tahu kalau, ya Allah dah tergabur dah. Sorry tak apa tapi korang faham Kalau saya ada Hx, kalau saya nak beza, apa saya dapat? H H prime. Okay, good, pandai. Itu je. Boleh. Nanti kalau beza kali kedua agak-agak dapat apa? Kalau tadi beza yang ni saya tulis beza yang kali kedua dia jadi D kuasa 2Y per DX kuasa 2. Ingat tak yang tadi depan-depan? Yang first tadi saya ada tunjuk. Ingat tak? Ingat. Ada kan yang tu kan? Okay. So kalau H prime X kalau beza kali kedua dia akan tulis 2 kali. Nampak tak? Oh, double. Double, betul. Itu untuk atas pembezaan kali pertama, bawah untuk pembezaan kali yang kedua. Okay. Ni nanti kita akan cerita kemudian lah. Okay, so saya sambung balik soalan yang ni. Satu hilang betul? Satu hilang betul? Dah hilang. Tadi kita dah cerita. So, negatif 1 bawa pergi depan akan dapat negatif 1x. Dapat tak negatif x kat depan ni? Semua okey? Okey. Okey, so negatif 2 tolak 2. Ni settle. Boleh? Okey, tambah maintain dulu. Tulis dulu. Tak tulis pun tak apa. Terus nak letak negatif 2 pun boleh. Nak tak tulis pun tak apa. Dia depend. Kalau dah praktis nanti lama kamu akan mahir sendiri. Okay, so seterusnya negatif 2 dekat depan tak ada nombor, dengan kata lain dia adalah nombor 1. So negatif 2 darab 1 dapat negatif 2. Yang ni okey? Ni okey ke tak? Saya rasa macam ada saya kena buat pembetulan pada soalan, betul? Ini patutnya nombor apa? Nombor 2 kan patutnya? Betul kan? So negatif 2 tolak 1, negatif 3, betul? Betul tak? Okay, so last kali negatif saya maintain disebabkan dia ada negatif dekat atas. Apa yang berlaku? Saya kena buat apa? Tadi saya sebut. Turunkan. Okay, turunkan. Bila turun, dia akan jadi kuasa dia positif. Ini dalam tajuk indeks form 4. Okay, so kita akan dapat X kuasa 2. Yang ni, kalau sini tolak, sini tu tambah ke? Sini ke tolak kan? Ni betul kan? Sini tolak. Jadi berapa kat bawah ni sepatutnya? X kuasa 3. Okey, boleh yang ni? Yang ni okey? Ada benda nak tanya? Sebab saya dah nak habiskan ni. Ada benda nak tanya? Cikgu, Ya, okey. kalau tak bawa turun, apa jadi? Kalau tak bawa turun, kebiasaannya kita memang, dia kira kalau tak bawa turun, dia macam tak siap lagi.
Dia dengan kata lain senang cerita belum siap lah. So nak siap tu biasanya kita akan jadikan X tu adalah kuasa, maksudnya X itu mesti dalam keadaan kuasa dia positif. Okay, dapat? Okay, sebab apa? Kenapa kita kena belajar cara nak menurunkan ni? Sebab nanti dalam pengamiran dia ada kaitan juga tau. Maksudnya korang kena, maksudnya kita ada kaitan untuk buat apa kita panggil, nanti kita ada proses penggantian, mengganti. Nanti dalam pembezaan ni pun kita ada proses ganti-ganti lagi. Ada dekat aplikasi. So nak tak nak kita kena belajar jugalah, kena mahir, turunkan. Sebab masa nak ganti, kadang-kadang bila kita kuasa negatif, tekan kalkulator, kita ada masalah sikit. Korang biasa suka careless. Bukan masalah kat saya lah, korang lah suka careless. Okay, boleh? Okay, so saya sebab sudah 9 lebih dah ni. So tadi homework yang pertama tadi saya suruh buat nombor berapa? Muka surat pertama saya suruh tadi nombor berapa? D. D E je. kan? E ke D ya? D kot. D. D. Oh, D. Satu. Satu. Satu D kan? Okay, so homework yang page yang kedua adalah D, donkey, E. Boleh? Yang ni okay? Okay. Betul. Okay, so nanti next class kita akan belajar bentuk yang ni dengan, saya rasa prinsip pertama saya akan ajar last nantilah. Sebab nanti kan korang pening dah lah, tak ngadap muka korang. Ajar depan-depan pun tak faham. Ajar belakang risau pula saya. Ajar belakang pula. Ajar online lagi dia pening-pening kan. Okay, tak apa. Nanti saya rasa saya akan terus sambung yang version yang apa, pakai formula-formula ni. Okay? Boleh? Okay, ada soalan sebelum saya nak habiskan kelas? Soalan tak? Ada? Ada, Semua cikgu. okey? Semua okey? Okey lagi? Tak lost lagi So far so good? Nanti so isi kehadiran dekat ni isi kehadiran dekat apa? WhatsApp. Dah, okey. So kita habiskan dulu. Sorry kalau ada apa-apa kekurangan ke apa ke, kalau ada macam tak faham boleh tanya balik lah. Okay, boleh? Ada juga orang yang rajin PM tanya, tapi ada juga yang hilang tanpa berita pun ada juga, betul? Okay, so saya boleh ni lah. Terima kasih. Dah habis dah. So tidur dengan tenang. Baca doa dulu sebelum tidur Okay, Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Cikgu. Okay. Cikgu.